tersebar satu video ataupun satu isu. Saya nak sebut ni bagi clear tu. Saya harap badui pun boleh faham. Tuan-tuan, tersebar video kononnya dia tuduh kata Mufti Perlis menyamakan atau mengatakan Allah sebagai alam ghaib. Artinya Allah ni makhluk. Makhluk. Dia kata, dia buat kesimpulan, dia kata Mufti kata Allah tu sama dengan makhluk. Allah tu alam ghaib. Allah tu makhluk lah, alam siwallah makhluk. Selain daripada Allah makhluk. Kita ni makhluk. Alam tu makhluk. Allah yang mencipta alam ni. Jadi dia kata Allah makhluk. Mufti kata Allah makhluk. Astagfirullahalazim. Macam ibu mertua aku, astagfirullahalazim. Pertama tuan-tuan, masuk akal dah. Masuk akal dah. Satu orang mufti yang ucapannya didengar oleh ramai orang, tuan-tuan boleh tak terfikir atau tuan-tuan benci terlalu mana pun dekat mufti ni atau kat siapa-siapa lah, benci terlalu mana pun, tuan-tuan boleh tak terfikir dia nak kata Tuhan macam orang? Munasabah, tang tu dulu. Kita tak payah bincang. Sekejap saya nak jawab satu persatu. Saya akan jawab satu persatu. Cuma saya nak bagi clear tang dulu. Munasabah. Masuk akal dah satu orang nak kata Allah macam kita? Masuk akal tak? Saya ingat tuan-tuan, haprak duk makan ketum pun dia tak kata lagu tu. Teruk tengah mana pun dia boleh, kita boleh imagine tak? Satu orang nak kata Allah macam manusia, makhluk. Sedangkan kita tuan-tuan jahil terang mana pun, tak mai sembahyang Jumaat pun, teruk terang mana pun, minum arak banyak mana pun. Saya ingat kalau kita tanya Allah dengan makhluk sama tak? Tuan-tuan pilah tanya. Tangkap orang kok Kuala Perlis ke, tangkap lah kok mana-mana kan? Yang tengah duk tengah duk syan kena ganja ke apa. Ni aku nak tanya hang Ustaz ni, mangkit sedap. Allah dengan makhluk sama. Saya ingat dia pun kata tak. Tiba-tiba mai satu orang pergi kata mufti pergi kata Allah macam makhluk. Punya jahat. Ni yang Quran kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kebencian, kerana hampa benci dekat dia satu kaum. Allah sebut dalam surah dalam Quran, Allah kata kat Al-Mumtahanah, jangan kerana kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tak berlaku adil. Allah kata i'dilu, berlaku adil. Jangan kata benda orang tak kata. Sekejap saya akan cerita latar cerita dia. Apa dia cerita dia? Okey. So masuk akal? Tak masuk akal. Sedangkan kita duk sebut laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan makhluk, Allah tak sama dengan makhluk. Tiba-tiba kita berkata Allah sama dengan makhluk. Nampak tuan-tuan tak betul. Dia jahat. Baik. Cerita dia tentang apa? Okey, kalau tuan-tuan dengar saya ingat tuan-tuan pun akan kata benda yang sama. Cerita dia macam ni. Ni saya nak cerita pasal saya pun dengar. Mufti kita dia buat siaran langsung setiap pagi pukul 7. Setiap pagi pukul 7. Tajuk berkaitan dengan doa. Faham ah? Ni saya nak jawab kronologi, saya nak cerita kronologi kes. Kalau nak bicara pun kita kena tahu kronologi dia mula daripada mana. Okey. Kronologi dia bermula daripada Datuk Mufti buat tazkirah kuliah 7 sampai 7.30, 7.40 setiap hari Isnin sampai Jumaat. Tajuk apa? Tajuk doa. Tajuk doa. Okey. Boleh faham Dia mula cerita tentang tu. Pada satu siri, dia banyak siri lah ni, siri 17, 18 lah. Pada satu siri, okey, Mufti bercakap tentang tajuk waktu mustajab doa.
Tajuk besar dia apa dia? Doa. Kemudian dia punya tajuk kecil dia, ni orang perempuan pun tolong dengar. Pasal kadang-kadang orang perempuan ni dia pergi bersembang dengan geng-geng depa, hak masjid pun tak mai, tiba-tiba dia kata, "Oh, mufti bukan bagi baca sembahyang Jumaat ada." Siapa tak tahu pergi sembahyang, pergi bersembang dengan mak mentua dia boleh kata, "Mufti bukan bagi baca Yasin malam Jumaat." Ish tuan-tuan, saya duk ingat Jepun balik dah orang kita cerdik. Tajuk dia apa? Doa. Okey. Kemudian mufti buat cerita untuk kita semua faham, ada hadis riwayat Muslim tentang waktu mustajab doa. Bila mustajab doa, 1/3 akhir malam. Clear kan? Boleh faham ah? Tajuk doa waktu mustajab 1/3 akhir malam. Sebab apa kita kata 1/3 akhir malam mustajab? Pasal apa? Dalam hadis tu kata, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan turun ke langit dunia. Tuan-tuan nampak tak tajuk dia tentang apa? Tajuk dia tentang doa, cerita malaikat, cerita Allah Ta'ala turun waktu tu mustajab doa. Pasal Allah kata dia turun 1/3 akhir malam, siapa yang minta dia bagi, siapa yang berdoa dia makbul, siapa yang minta ampun dia akan ampun. Siapa yang kata? Allah yang kata dalam Sahih Muslim. Allah yang kata dia turun. Dan dia kata waktu dia turun tu, siapa yang minta ampun dia ampun, siapa yang minta doa dia makbul, siapa yang minta apa-apa semua mustajab. Okey. Jadi mufti elaborate, hurai bagi kita faham, apabila sebut Allah turun tak sama dengan makhluk. Okey? Imam turun dari mimbar. Tadi imam duduk mana? Duduk atas. Habis berkhutbah, imam turun dari mimbar. Daripada atas mimbar, imam turun pergi ke bawah pasal nak jadikan imam. Okey, nampak? Daripada atas turun ke bawah, atas tak ada orang, atas kosong, betul tak? Mana dia? Dia turun kot tangga, dia pergi berdiri tang ni. Tu siapa dia? Imam. Imam turun dari mimbar pergi ke bawah. Yang ni makhluk. Jadi mufti kata, bila kita baca tentang hadis-hadis tentang Allah, Allah kata dia turun, dia naik ke apakah, tak sama dengan makhluk. Itu maksud dia. Siapa yang dengar semua boleh faham. Dia nak habaq kata tak sah. Nampak tak jahat dia pusing tu? Daripada maksud kawan tu kata nak tak sama, dia pergi kata nak sah. Kawan tu terang nak habaq kata Tuhan tak sama dengan makhluk, dia pergi buat kesimpulan mufti kata sama dengan makhluk. Tu dia punya jahat. Pasal apa mufti terang kata tak sama? Pasal apa? Pasal turun. Kalau turun kita, artinya dulu atas, bila turun atas ada tak? Atas tak ada. Tapi bila kita bercakap tentang Allah, Allah laisa kamislihi syai'. Allah turun tak sama macam kita turun. Kita sebut tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Allah ketawa tak sama dengan kita. Sifat Allah tak sama. Allah walillahi mathalul a'la. Allah tak sama. Jadi bila kita baca Allah turun, mufti nak bagi tahu kata tak turun macam kita. Turun macam kita macam mana? Atas pi ke bawah. Tadi duduk atas, bila turun tak ada di atas. Jadi bila Allah kata dia turun, dia duduk ada di atas ke dia duduk di bawah? Itu makhluk, bukan Allah. Allah turun sesuai dengan sifat dia. Tuan-tuan faham ke tak? Itu punca cerita dia. Kita dengar pun kita boleh faham. Sebab itu tak ada isu. Dia nak habaq kata turun Allah tak sama dengan turun makhluk. Baik tuan-tuan, saya nak sambung sikit lagi. Maka mufti menggunakan istilah alam ghaib. Alam ghaib ni saya nak cerita mudah ya kat tuan-tuan. Ghaib ni benda tak nampak. Okey, apa yang tak nampak? Salah satu tak nampak, malaikat. Nampak tak nampak malaikat? Okey, mufti nak bagi tahu kata benda kita makhluk ni, alam syahadah makhluk ni. Okey, saya nak tanya tuan-tuan,
Malaikat kita nampak tak nampak? Tak nampak. Malaikat ghaib, betul tak? Okey. Burung nampak tak burung? Burung nampak tak? Okey. Burung ada sayap tak? Burung ada sayap? Ada. Jibril ada sayap tak? Ada sayap kata tak? Okey. Now, my question is, sayap Jibril sama tak dengan sayap burung yang tuan-tuan nampak? Sama ke tak? Sama ke tak? Payah lah. Kapal terbang ada sayap tak? Sayap kapal, sayap, perkataan sama tak? S-A-Y-A-P, sayap. Kapal terbang pun kita panggil sayap, burung pun kita panggil sayap. Sama ke tak? Sama ke tak? Tak sama. Benda yang kita nampak depan mata kita, dua benda, kapal terbang dengan burung pun dah tak sama, apatah lagi sayap malaikat yang kita tak pernah nampak. Artinya benda ghaib yang kita tak nampak, dia tak sama dengan benda yang kita duk nam. Okey, now saya bagi lagi satu contoh. Kalau tak boleh faham juga, bukan masalah penjelasan, tapi hang tu benar. Now saya bagi. Okey, syurga nampak tak nampak? Nampak tak nampak? Tuan-tuan nampak tak syurga? Tak nampak. A'dadtu li'ibadiya salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarin 'ala qalbil bashar. Aku sediakan untuk hamba-Ku yang salih syurga. Mata tak pernah kelih, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terbayang. Now, di dalam syurga ada apa? Okey, lambat. Kita nak balik makasih. Dalam syurga ada apa? Anggur, delima, pisang. Setuju tak setuju? Okey, now. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Allah kata, apabila mereka masuk dalam syurga, kami serve pada mereka buah-buahan. Mereka kata, Masya Allah, buah ni dulu kami duk dapat dah. Sama tak sama buah syurga dengan buah dunia? Sama tak sama? Sama tak pisang dunia dengan pisang syurga? Sama ke tak sama? Kalau pisang syurga pun tak sama, anggur syurga pun tak sama, apatah lagi Allah takkan sama dengan makhluk. Tuan-tuan faham tak? So benda ni simple. Saya bagi contoh lagi kat tuan-tuan. Kerusi bangku. Kaki bangku. Kerusi bangku, kan? Kaki bangku. Sama tak dengan kaki tuan-tuan? Sama tak? Muka tembok. Sama tak muka tuan-tuan? Muka juga. Dia sama dari sudut makna. Artinya perkataan word tu. Turun. Allah Ta'ala kata dia turun. Turun tu turunlah. Tapi macam mana dia turun? Wa kaifiyatuhu majhul, kita tak tahu. So benda-benda ghaib yang kita tak nampak, mana kita tahu? Itu maksudnya benda ghaib kita tak nampak. Allah tu tak nampak tak? Tak nampak. Malaikat nampak tak? Sebab itu apabila kita bercakap tentang benda yang kita tak nampak, kita tak tahu. Dan Allah bagi tahu, jangan hampa risau. Pasal apa? Laisa kamitslihi syai', aku tak sama dengan makhluk. Jadi apabila Allah sebut tentang diri dia, asasnya apa? Tak sama. Tuan-tuan, law ni, yang ni yang dia punya kesimpulannya. Law ni siapa yang bagi sama dengan makhluk? Yang kata sama dengan makhluk ni siapa dia? Orang yang bayangkan Tuhan macam dia. Sebagai contoh,
Dia kata kita tak boleh katalah Tuhan turun ke langit dunia. Kalau Tuhan turun ke langit dunia, artinya bila Tuhan turun, Tuhan duduk di dunia. Siapa yang duduk di atas? Siapa yang duduk di aras? Bila Tuhan turun ke bawah. Dan bila Tuhan turun ke bawah, bila dia naik. Ni, yang turun ada, bila dia turun tak ada, tu siapa? Masa dia tak turun ada, lepas dia turun tak ada. Ada tak ada tu siapa? Ha? Oh, tuan-tuan pun boleh faham. Yang turun ada, bila dia turun, mula dia duduk atas ada, lepas tu dia turun ke bawah tak ada. Tu siapa dia? Tu siapa dia? Makhluk. Allah makhluk ah. Allah bukan makhluk. Bila Allah bukan makhluk, adakah sama dia turun ada dengan tak ada? Sama ke tak? Sama ke tak? Tak sama. Simple saja. Tapi bila hang kata Allah turun, artinya Allah tak ada, hang telah samakan Allah dengan hang. Betul atau tidak? Itu saya kata benda simple. Benda simple. Nampak? Boleh faham? Bila Allah Subhanahu wa taala sebut tangan, tangan dia sesuai dengan kebesaran dia. Yadullah, tangan-tangan Allah. Kita tak boleh kata tangan Allah. Kita kena kata kuasa Allah. Kalau kita kata tangan Allah, artinya tangan mesti ada jari. Nampak tak? Tangan siapa yang ada jari? Tangan siapa yang ada jari? Tangan siapa? Tangan kita. Jadi bila dia kata tangan Tuhan ada jari, artinya dia yang samakan Tuhan dengan la haula wala quwwata illa. Siapa yang kata tangan Tuhan ada jari? Lepas tu kita akan tanya pula, kalau macam tu, kalau kita kata tangan Tuhan artinya Tuhan ada jari. Setiap jari ada apa lagi? Kat jari ada apa? Ada apa? Kat jari ada apa? Ada kuku. Artinya kalau siapa kata tangan Allah ada, siapa yang kata Allah ada tangan, artinya Allah ada tangan, Allah ada jari, Allah ada kuku. Hang yang kata. Pasal apa hang kata Allah ada jari? Tangan kena ada jari ya? Mana ada tangan tak ada jari? Tangan siapa yang ada jari? Tangan siapa yang ada jari? Tangan makhluk, tangan Allah kita tak tahu. Mudah tak? Apa yang susah ya? Jadi tujuan mufti sebut Allah turun tak sama dengan makhluk, nak bagi tahu bila tuan-tuan dengar Allah turun, jangan bayangkan macam turun. Itu tujuan dia sebut tu, tak mau bagi kita bayangkan bagi sama. Dia tujuan dia tak mau bagi kita bayang bagi sama. Tiba-tiba kawan tu kata dia sebut tu nak bagi kita sama. Tu kita kena bagi perjelas. Boleh tuan-tuan? Okey. So hadirin mukminin. Sebab tu siapa yang dengar daripada awal akan faham cerita tentang doa waktu mustajab Allah turun. Jadi kita faham Allah tak sama dengan makhluk, cukup. Lepas tu kalau tuan-tuan bahaya tau. Sat lagi pukul 3 pagi Allah turun di Malaysia. Di Amerika pukul berapa? Di Amerika katalah pukul 3 petang. Macam mana? Allah naik balik betul-betul turun pula di Amerika. Nampak? Pasal apa kita duk fikir? Pasal apa hang fikir macam tu? Pasal hang fikir Allah sama dengan makhluk. Nampak Azan? Kalau kita kata Allah tak sama dengan makhluk, kita tak fikirlah Allah turun di Malaysia ke di Amerika. Dia turun sesuai dengan kehendak dia. Itu je. Dia duk fikir pula malam di Malaysia tak sama dengan, macam dia duk fikir ni, kalau malaikat mai cabut nyawa di Guak Gajah, tak tahu ada orang mati di New York, dan nak pi. Kalau hang memang tak dan. Kalau dia jadi malaikat maut dan tak? Dan tak dan. Tapi kalau malaikat maut sesuai dengan sifat malaikat maut, dan tak dan. Yang kita kata malaikat maut tak sempat nak pergi ambil nyawa tempat lain. Kalau mai ambil nyawa di sini tak sempat pergi ambil, itu kita samakan malaikat maut dengan kita. Tapi kalau kita tak samakan malaikat maut dengan kita, sempat tak sempat? Sempat. Tuan-tuan pi mana-mana kayuh geret. Kawan tu naik kereta. Saya bagi contoh, nak pergi faham. Kalau dia kata aku saat lagi nak pergi makan tengah hari di padang besar, aku nak balik pergi
minum petang di Arau. Wih, mana nak dan? Memanglah tak dan kalau naik gerek lagu hang, aku naik kereta. Faham tak? Tuan-tuan faham tak? Kalau tak faham lagi tuan-tuan, mandi air telaga masjid 7 kolah. Habis contoh dah ni. Habis cerita dah ni nak bagi faham. So benda ni, dan saya ingat orang awam, tuan-tuan orang awam bila sebut tentang Allah, of course tak ada siapa duk pi bayang Tuhan lagu kita. Tak ada siapa duk pi bayang Tuhan lagu kita. Tak ada ah. Ustaz jangan duk sebut lagu tu. Kalau ustaz sebut lagu tu, saya duk bayang Allah macam kita. Teruk benar. Nampak? Jadi, okey.